Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Hari ini saya dapat satu berita yang menarik yang berkaitan dengan Ustaz Mohib Khawli. Beliau telah di-ban ataupun difatwakan dengan pemikiran yang sesat secara umumnya oleh Jabatan Mufti Terengganu. Jom sahabat-sahabat, saya nak ajak anda untuk kita membaca fatwa dan juga warta berkenaan. Okey, yang anda tengok di sebelah ini adalah warta kerajaan yang diterbitkan dengan kuasa Government of Terengganu Darul Iman Gazette, published by authority. Saya nak kongsi dengan anda, di dalam fatwa ada dua jenis. Satu fatwa yang diwartakan, satu lagi fatwa yang tidak diwartakan. Fatwa yang tidak diwartakan biasanya ia hanya bersifat nasihat dan tidak mengikat di dalam isu-isu perundangan. Adapun isu fatwa yang bersifat diwartakan, maka ada isu undang-undang yang diikat di situ. Jadi, orang yang berkaitan di dalam warta itu boleh dikenakan dengan tindakan-tindakan tertentu sekiranya menyalahi ataupun melanggar warta berkenaan. So ini tarikh dia 16 November 2023. Maksudnya hari ini diwartakan enakmen pentadbiran hal ehwal agama Islam Terengganu 1422 Hijriah 2001 Masihi. Nombor 2024, fatwa di bawah Seksyen 50. Menurut Seksyen 50, enakmen pentadbiran hal ehwal agama Islam Terengganu 1422 Hijriah atau 2001 Masihi, Jawatan Kuasa Fatwa atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menurut Seksyen 49 enakmen membuat fatwa sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual. Jadual fatwa berkenaan dengan ajaran Muhammad Mohib Khawli Nazim. Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Terengganu kali ke-15 yang bersidang pada 13 Safar 1445 Hijriah bersamaan dengan 30 Ogos 2023 Masihi telah berbincang perkara berkenaan dengan ajaran Muhammad Mohib Khawli Nazim. Fatwanya adalah seperti yang berikut. Pertama, ajaran Muhammad Mohib Khawli Nazim adalah sesat lagi menyesatkan dan bercanggah dengan tonggak akidah Islam yang diyakini oleh ulama Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ciri-ciri penyelewengan Muhammad Khawli Nazim termasuklah. Dia akan sebut satu persatu. A. Mendakwa bahawa Allah SWT Maha berkuasa terhadap segala sesuatu dan oleh sebab itu jika Allah SWT menghendaki mengadakan anak untuk dirinya, dia Maha berkuasa menciptakannya. Dakwaan ini merosakkan pegangan akidah masyarakat Islam kerana memahami bahawa Allah SWT harus mempunyai anak sedangkan jelas Allah SWT mustahil mempunyai anak. Yang kedua, B. Mendakwa bahawa Allah SWT Maha berkuasa terhadap segala sesuatu dan oleh sebab itu jika Allah SWT menghendaki duduk atas belakang sayap nyamuk, dia Maha berkuasa melakukannya. Dakwaan ini merosakkan pegangan akidah masyarakat Islam kerana memahami seolah-olah Allah SWT mempunyai sifat dan jisim yang sama seperti makhluk. C. Mendakwa bahawa pentakwilan ayat-ayat sifat Allah SWT yang diterima pakai oleh aliran ulama Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah seperti istiwa, wajah, yad dan seumpama dengannya adalah sesat. Sama kedudukannya seperti ajaran kumpulan Mu'tazilah dan Jahmiyah yang sesat. Mendakwa bahawa golongan Al-Asy'ariyah adalah sama dengan golongan Yahudi, Jahmiyah, Mu'tazilah, musyrikin dan penyembah lembu. Mendakwa bahawa akidah para ulama Al-Asy'ariyah seperti Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, Imam Fakhri Ar-Razi, Imam Al-Syahrastani dan Sultan Ulama Izzuddin Abdul Salam adalah sama pegangan dengan akidah puak sesat Jahmiyah. Mendakwa bahawa Imam Abu Hanifah mati dalam keadaan kufur. Mendakwa bahawa tidak sah solat di belakang imam yang berpegang dengan akidah Al-Asy'ariyah. Jika solat Jumaat di belakang imam yang bermazhab Asy'ariyah, maka solatnya hendaklah diulang dengan solat zuhur. 2. Mana-mana orang Islam yang mengamalkan sebarang ajaran yang berkaitan dengan Muhammad Mohib Khawli Nazim adalah haram. Ketiga, ajaran Muhammad Mohib Khawli Nazim merupakan fahaman ekstremis agama atau golongan pelampau hulu yang boleh mengancam keselamatan negara. 4. Apa-apa publicity, pengajaran atau penyiaran sama ada dalam bentuk bersemuka atau melalui media sosial atau dalam apa-apa bentuk yang berkaitan dengan Muhammad Mohib Khawli Nazim adalah tidak dibenarkan dan hendaklah disekat. 5. Apa-apa penulisan atau penerbitan bahan bercetak atau apa-apa yang berkaitan dengan ajaran Muhammad Mohib Khawli Nazim adalah tidak dibenarkan dan hendaklah disekat. Mana-mana orang Islam sama ada individu atau berkumpulan adalah tidak dibenarkan berselindung di sebalik apa-apa aktiviti ekonomi, perniagaan, pendidikan, kesenian dan sebagainya melalui pertubuhan, persatuan atau syarikat yang mempunyai kaitan dengan ajaran Muhammad Mohib Khawli Nazim. Yang ketujuh, mana-mana orang yang berpegang pada, mempercayai, mengajar, belajar, menyebarkan atau mengamalkan ajaran sebagaimana yang dinyatakan dalam Perenggan 1 wajib segera bertaubat kepada Allah SWT dan pihak berautoriti berhak
mengadakan sesi pemulihan untuk mereka. Yang ke-8, oleh yang demikian, setiap orang hendaklah menghindari diri daripada terlibat dengan ajaran Muhammad Muhib Khauli Nazim bertarikh 16 Oktober 2023 dengan titah perintah Datuk Dr. Haji Muhammad Sabri bin Harun, pengerusi Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Terengganu. Kemudian ditulis semula fatwa berkenaan di dalam tulisan Jawi. Benda yang sama saja, cuma di repeat di dalam tulisan Jawi. Sahabat-sahabat, jika kita perhatikan pada fatwa itu, ada perkara-perkara yang agak ekstrim yang dimasukkan di dalam fatwa berkenaan, tetapi saya yakin dan percaya bahawa apa yang disebutkan di dalam fatwa itu, mungkin jika tidak semua tetapi sebahagian besar apa yang disebutkan di dalam kenyataan berkenaan adalah kemusykilan-kemusykilan yang telah ditimbulkan oleh Ustaz Muhib Khauli di dalam media sosial beliau. Dan setahu saya, dan saya juga telah menonton tadi sedikit, Ustaz Muhib Khauli mempertikaikan fatwa yang menyatakan bahawa beliau itu sesat lagi menyesatkan dan bersedia untuk menjalankan proses saman kepada pihak Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Pada pengamatan saya, tak ada masalah pun awak nak saman balik Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Tak ada masalah, silakan kalau nak buat, tapi kos dia sangat tinggi. Dia perlukan semakan kehakiman yang kosnya bukan sedikit. Dia perlukan proses bayaran kepada pihak peguam yang sangat mahal, dan ia bukan berjumlah puluhan ribu, ia akan mengambil kos yang lebih daripada puluh ribu, mungkin boleh sampai ke tahap ratus ribu, kerana ini adalah isu yang berat. Ustaz Muhib mungkin boleh fikir adakah ini berbaloi untuk beliau ataupun tidak. Kalau dia rasa berbaloi untuk dia nak mencerahkan ataupun nak menjernihkan ataupun dia nak cuci balik nama baik dia, maka dia lakukan. Silakan, tak ada menjadi masalah. Tetapi ada satu lagi jalan untuk Ustaz Muhib sebenarnya, iaitu dia menghubungi pihak Jabatan Mufti dan minta untuk dibuat satu sesi pertemuan di antara beliau dan juga pihak Jabatan Mufti untuk berbincang terhadap isu berkenaan. Mungkin ada kesalahfahaman di dalam isu itu, lalu boleh dijelaskan di dalam meja bulat. Dan saya fikir itu adalah lebih baik, kosnya pun kurang dan prosesnya lebih cepat. Dan saya pasti juga kenyataan fatwa berkenaan tidak akan ditarik dalam tempoh masa yang panjang. Jadi tak perlu fikir tentang fatwa itu. Kalau Ustaz Muhib Khauli dia rasa dia buat betul, dia teruskan perjalanan beliau. Tetapi kalau nak bersihkan nama di Jabatan Mufti, maka saya cadangkan beliau berjumpa dengan pihak Jabatan Mufti. Itu adalah lebih baik berbanding beliau mengemukakan saman. Tapi kalau nak buat saman pun tak ada masalah. Tapi prosesnya panjang, mengambil masa yang sangat-sangat panjang, bukan 1 tahun, mungkin 2-3 tahun untuk nak selesai satu kes sahaja. Adakah berbaloi? Sila fikir-fikirkan terlebih dahulu, wahai Ustaz Muhib Khauli. Kalau kita tengok balik, memang fatwa yang dikenakan kepada Ustaz Muhib Khauli ni sangat berat, iaitu mereka menyatakan bahawa beliau adalah sesat lagi menyesatkan dan bercanggah dengan tonggak akidah Islam yang diyakini oleh ulama Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi kalau kata sesat dan menyesatkan, itu memang cukup berat, dan Ustaz Muhib Khauli dia tak terima lah. Ini satu sifat yang cukup tak bagus lah. Tetapi saya yakin dia justify bahawa beliau tak ada masalah dengan hal yang mengatakan bahawa dia telah bercanggah dengan tonggak akidah Islam yang diyakini oleh ulama Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebab di dalam video-video beliau kita tengok banyak beliau mengkritik, bukan takat mengkritik, menghentam, kadang-kadang mengeji pihak daripada Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Saya sendiri pun tak puas hati dengan banyak kenyataan-kenyataan beliau berkaitan tentang isu itu. Kemudian dikata akidah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, ciri-ciri penyelewengan ajaran Muhammad Muhib Khauli Nazim termasuklah, tengok, dikata mendakwa bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa terhadap segala sesuatu, dan oleh sebab itu jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki mengadakan anak untuk dirinya, dia Maha berkuasa menciptanya. Tapi ikhwani, ini dalam Quran ada. Saya tak pernah kata Allah Subhanahu wa taala ada anak. Ikhwani, kena ingat, siapa yang kata Allah Subhanahu wa taala ada anak, maka dia kafir. Mana boleh saya kata Allah ada anak tapi Allah Subhanahu wa taala, tapi ini kejahilan mereka. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, dalam surah Az-Zamar ayat 4, ikhwani. Saya nak tunjuk bagaimana mereka ni jahil. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Lau arada Allah an yattakhidha walada. Ni Al-Quran, ataupun Al-Quran bagi korang tak jadi hujah. Allahu akbar, betapa jahilnya. Sedar ayat Al-Quran. Allahu akbar. Itulah ikhwani, minta maaf, akhir zaman orang baca Al-Quran, inilah ikhwani, yaqra'una Al-Quran la yatajawazu taraqihim. Tengok ikhwani, Allah kata lau arada Allah an yattakhidha walada. Wallahi saya akan ulang 10 kali ayat ni. Ini ayat Allah kata apa? Ikhwani, boleh terjemah tak? Buka terjemah apa-apa jua. Lau arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Cuba terjemah. Lau tu apa lau? Kalau, tapi tak akan. Lau arada Allah an yattakhidha walada
Wahai jabatan agama Islam Terengganu, "Lau arada Allah an yattakhidha walada, lastafa mimma yakhluqu ma yasha." Kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau, tapi tidak akan. Tak faham juga jabatan agama Islam. Allahu akbar. Apa benda jabatan agama Islam Terengganu ni? "Lau arada Allah an yattakhidha walada." Kalau Allah Subhanahu wa taala nak ambil anak, Allah akan ambil, tapi tak akan. Ikhwani, cuba tengok surah Az-Zumar ayat 4. Ataupun mereka ada Quran lain, la haula wala quwwata illa billah. Itu lau, yakni tak akan berlaku. Itu yang saya sebut. Tapi mereka memfitnah saya. Okey, itu kenyataan daripada Ustaz Muhib Khawli dan kita kata kita serah kepada pihak mahkamah dalam isu ni. Dan saya juga berharap selain isu fatwa yang dikeluarkan dan itu diuruskan ke pihak mahkamah seperti mana dikendaki oleh Ustaz Muhib Khawli, tetapi saya sangat-sangat berharap Ustaz Muhib Khawli tidak lagi keluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak enak untuk didengar oleh orang-orang kita di Malaysia seperti terhadap batang tubuh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Wallahu ta'ala alam, sahabat-sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.